Masya Allah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Masya Allah, hidayatul iman mubashara fi amam al-Ka'bah. طيب إن شاء الله. إذن نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. طيب إذن نبدأ مباشرة. نبدأ هل العمرة أولا ولا الحج؟ Umrah Ustaz. عمرة. طيب تفضلوا الفريق الأول. Ustaz, awalan mungkin jadikan saya host, co-host sebab tak boleh present. طيب تفضلي. بسم الله. Ustaz, boleh ke kejap saya nak check group member semua dah hadir ke belum? Boleh? Ya. Ustaz, kita orang punya group semua dah cukup kecuali seorang je lagi. Dia tengah on nak masuk sebab line dia slow sikit. لا بأس. ممكن تبدأون إن شاء الله. لا بأس. Okey, jom kita start terus lah. Dini? Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutawifah Dini Khairina selaku salah satu ahli mutawifah dari Al-Muallimah Travel Agency akan berkongsi sedikit sebanyak perkongsian tentang mengenai ibadah umrah kita ni yang akan kita laksanakan pada minggu depan. Jadi ini adalah sebagai kursus untuk ibadah umrah lah. Jadi ini adalah ahli Jumaah saya, Jumaah Umrah untuk kumpulan 1 yang akan bersama kita untuk membimbing para Jumaah Umrah kita nanti. Baiklah. Okey, pertama-tamanya kita akan pergi kepada pengenalan untuk ibadah umrah. Okey. Okey, baiklah. Umrah dari segi bahasa yang diambil daripada perkataan al-i'timar bermaksud ziarah ataupun kunjung. Jadi dari segi istilah syarak pula bermaksud menziarahi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk melaksanakan ibadat tertentu iaitu berihram, tawaf, sa'i dan bertahallul mengikut tertib dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seperti yang kita tahu, hukum menunaikan umrah ialah wajib untuk sekali seumur hidup apabila telah memenuhi syaratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga daripada sabda Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah Al-Baihaqi dan sanad yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Sabda baginda, ya, jihad yang tiada peperangan padanya, iaitu haji dan umrah. Jadi waktu pelaksanaan, seperti yang jemaah kita tahu, waktu pelaksanaan untuk umrah boleh dilaksanakan pada bila-bila masa sahaja kecuali hari Arafah, iaitu 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian seperti yang para jemaah tahu juga, kita ada 5 syarat wajib umrah, iaitu Islam, baligh, berakal, merdeka dan kemampuan, iaitu istita'ah. Baiklah, kita pergi kepada rukun umrah, iaitu kita ada 5 rukun umrah, iaitu pertama niat ataupun ihram, yang kedua ialah tawaf, yang ketiga ialah sa'i, iaitu perjalanan daripada Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, kemudian bertahalul ataupun bercukur, kemudian yang terakhir ialah tertib. Jadi untuk rukun umrah ni, jika tidak ditunaikan sama ada sengaja atau tidak, umrah tidak sah. Dan untuk wajib umrah kita ada 5, iaitu niat dari miqat. Niatnya ialah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan ihram. Iaitu apabila kita tahu wajib umrah ni sekiranya sengaja meninggalkan, sah umrah tetapi berdosa. Sekiranya tidak sengaja, tidak berdosa tetapi wajib untuk membayar dam. Jadi sekian sahaja daripada saya, pengenalan ringkas tentang wajib umrah. Harapnya semoga ibadah umrah yang kita laksanakan nanti akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mutawifah Wahidah. Jadi di sini saya ingin menekankan 6 persediaan wajib dilaksanakan ahli jemaah umrah sebelum hari berangkat ke Tanah Suci. Yang pertama, teliti jadual penerbangan bagi memastikan tarikh, masa dan butir-butir penerbangan itu tepat dan betul. Jika berlaku kelalaian, harap maaf, pihak mu'alimah agensi tidak bertanggungjawab. Mengemas barang keperluan, pastikan segala barang-barang yang bakal dibawa siap dimasukkan ke dalam beg besar dan pakaian selalu digunakan sepanjang perjalanan dimasukkan ke dalam beg bimbit supaya senang nak ambil. Macam musim COVID sekarang, eloklah hand sanitizer tu dimasukkan ke dalam beg bimbit anda. Sihat tubuh badan, disarankan untuk elak daripada makan makanan yang pedas atau berbasi kerana boleh menyebabkan keracunan dan sakit perut. Bukan apa, pihak mu'alimah agensi travel tak mahulah anda melakukan umrah dalam keadaan tidak selesa. Mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Pihak kami mengesyorkan tuan-tuan dan puan-puan mempunyai dokumen perjalanan yang masih sah sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh perjalanan. Suntikan untuk bakal-bakal haji dan umrah. Vaksin yang diwajibkan oleh kerajaan Arab Saudi adalah vaksin meningkokal meningitis, yakni perlu diambil sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum kita ke Tanah Suci. Yang keenam, tinggalkan dokumen tidak diperlukan. Pastikan segala dokumen seperti kad kredit, kad ATM yang tak digunakan di Arab Saudi nanti, macam pas pekerja, surat bana, geran kereta, lesen GDL dan sebagainya, ditegaskan supaya tinggalkan ke rumah sebab kita tak perlukan. Okey. Prosedur dan protokol perjalanan umrah semasa COVID-19. Ada beberapa prosedur yang baru diketengahkan. Jemaah umrah yang dibenarkan adalah mereka yang berumur 18 tahun ke atas sahaja, yang mana nak bawa cucu ataupun anak bawah 18 tahun, hold dulu. Tunggu 18 tahun baru boleh bawa, okey? Lengkap divaksin COVID-19. Buat masa ni pihak kerajaan Arab Saudi mengiktiraf 3 vaksin yang digunakan pakai dekat Malaysia, yakni jenis Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Bagi penerima vaksin Sinovac, tuan-tuan dan puan-puan perlu mendapatkan tuan-tuan dan puan-puan perlu mendapatkan dos penggalak dan bagi menepati prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Jemaah perlu berdaftar melalui aplikasi Etamana untuk mendapatkan kelulusan bagi melakukan solat di Masjidil Haram. Jadi silalah berbuat demikian sebelum kita berangkat ke Tanah Suci. Jemaah umrah perlu melakukan pemeriksaan swab test PCR dan mempunyai keputusan negatif PCR tempoh selaku dalam 72 jam, 3 hari macam tu. Ahli jemaah umrah perlu kuarantin selama 7 hari setelah tiba di Malaysia, takluk kepada arahan semasa oleh kerajaan Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kos penginapan kuarantin
Kos swab test tidak termasuk dalam harga pakej kami. Sekian, harap maklum. Dua minggu kemudian. Kini tibalah hari keberangkatan jemaah umrah kumpulan 1 Muallimah Agensi ke Tanah Suci. Okay, kita tiba di KLIA. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pakaian ihram yang perlu diketengahkan. Pakaian ihram adalah berbeza antara lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, pakaian ihram adalah berwarna putih dan juga tidak boleh berjahit sama sekali. Bagi perempuan, sebaiknya adalah berwarna putih dan juga perlu menutup aurat. Itu wajib ya. Ahli jemaah umrah perlu laporkan diri kepada petugas kami di arah 5 KLIA supaya anda mendapat kelengkapan yang berkaitan. Tuan-tuan dan puan-puan akan menerima pasport, tag pengenalan diri, tag untuk bagasi dan boarding pass daripada petugas kami. Simpan baik-baik kerana barang tercicir, tersalah letak, terhilang akan menjejaskan fokus ibadah anda. Okay. Seterusnya kita akan berkumpul dan mendengar taklimat ringkas yang berikan tumpuan sepenuhnya kepada taklimat yang diberikan. Yang kelima, beratur untuk pemeriksaan immigration. Kita akan bergerak masuk ke Dewan secara berkumpulan lah bila dah sampai turn kita nanti. Seterusnya naik train untuk ke gate. Kita naik train kereta api transit ringan Aerotrain. Nampak tak ada signboard kat situ kan? Okey, dan bergerak ke Anjung berlepas mengikut nombor balai yang ditetapkan dalam pas menaiki pesawat. Okey. Dah sampai ke ruang menunggu. Tunggu dalam balai berlepas sehingga diberi arahan menaiki pesawat. Saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk buat apa yang patut. Macam kalau nak terbuang tu, silalah berbuat demikian. Sebab apa? Keselesaan anda, keutamaan kami. Baiklah, jemaah semua diminta bersedia kerana kita akan melepas sebentar saja lagi. Sampai di sini sahaja, saya Mutawifah Waidah. Terima kasih. Baiklah, perjalanan ke Jeddah akan mengambil masa 7 jam 43 minit. Diharapkan semua jemaah kita dapat bertenang dan merehatkan diri kerana ini merupakan perjalanan yang panjang. Sebarang permasalahan bolehlah merujuk kepada anak kapal dan juga mutawif-mutawifah daripada Al-Muallimah Travel Agency. Kami juga akan membuat pengumuman apabila hampir dengan tempat mikot untuk berniat umrah nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah selamat naik kapal terbang menuju ke airport Jeddah. Jadi, sebelum kapal terbang kita mendarat dekat Tanah Suci Mekah, saya akan terang sikit pasal mikot. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri dulu. Nama saya Husna Hidayah, salah seorang mutawifah anda pada sesi umrah pada kali ini. Jadi sekarang saya akan terang sikitlah pasal mikot. Sebab apa tuan-tuan puan-puan kena tahu pasal mikot? Sebab selagi lebih kurang dalam 7 jam lagi kita semua akan berniat ihram di mikot. Jadi maksud mikot ni dari segi istilah adalah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji ataupun umrah. Macam yang kita dah belajar sebelum ni waktu kursus umrah kan makcik, pakcik, niat ihram di mikot adalah salah satu perkara wajib haji dan juga wajib umrah. Jadi mikot dia ada terbahagi kepada dua iaitu mikot zamani dan juga mikot makani. Mikot zamani ataupun maksud dia masa dalam bahasa Melayu. Jadi dalam umrah ni mikot zamani boleh jadi sepanjang tahun, tak kira lah bila-bila pun boleh niat umrah kecuali selain daripada masa seseorang berihram haji. Kira time tu kita tak boleh nak niat umrah. Yang kedua mikot makani ataupun maksud dia tempat dalam bahasa Melayu. Apa mikot makani ni tuan-tuan puan-puan? Jadi mikot makani adalah sempadan tempat terakhir bagi seseorang jemaah yang mai dari luar kota Mekah untuk berniat ihram umrah ataupun haji. Kat mana tempat nak mikot ni? Jadi lokasi ni dah pun ditentukan ikut arah mana jemaah umrah tu mai dan nak masuk ke tanah haram Mekah. Tempat mikot bagi ihram ataupun haji ada 5. Yang pertama Ya Lamlam, kedua Bir Ali, yang ketiga Juhfa, yang keempat satu Irkin, yang kelima Kornul Manazil. Okey, yang pertama Ya Lamlam. Lokasi ini untuk jemaah yang mai dari arah Yaman, Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan negara-negara Asia lain. Kan dulu-dulu ni jemaah Malaysia tok dengan tuan kita yang mai nak buat haji dan umrah, mereka kan naik kapal laut. Jadi mereka ni pakai ihram siap-siap, lepas tu mereka akan niat ihram ke atas kapal bila mana mereka melalui Ya Lamlam. Okey, yang kedua Bir Ali ataupun kita panggil dia sebagai Zulhulaifah. Jadi lokasi mikot ni terletak kira-kira dalam 12 km daripada Madinah.
ataupun 450 km dari Mekah. Jadi untuk lokasi ni adalah mikot bagi jemaah yang mai daripada Madinah dengan kereta, bas dan sebagainya. Yang ketiga, Al-Jufah. Okey, yang ni pula lokasi mikot bagi jemaah yang mai dari Mesir, Syam, Tunisia, Jordan, Lebanon, Palestin dan sebagainya. Yang keempat, Zatul Irqin. Okey, yang ni pula adalah mikot bagi jemaah yang mai dari Iraq dan yang sama dengan arahnya. Okey, yang kelima, Qarn Manazil. Tuan-tuan perempuan, tempat ni lah yang kita nak mikot saat ini. Nama dia adalah Qarn Manazil. Jadi selain tu, Qarn Manazil juga adalah tempat mikot untuk jemaah yang mai daripada arah Najdiyah, Kuwait dan Asia Tenggara yang lain yang mai dengan naik kapal terbang. Okey, jadi sampai sini saja daripada saya. Seterusnya kita akan dengar taklimat daripada Mutawifah Alia pasal larangan ihram. Baiklah, Assalamualaikum para jemaah sekalian, bersama saya Mutawifah Alia. Sekarang ini anda berada dalam ihram dan saya akan meneruskan penerangan tentang perkara-perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Terdapat 10 larangan semasa dalam ihram, iaitu yang pertama adalah memakai pakaian berjahit, bersulam, bertenun dan seumpamanya yang menutupi seluruh badannya. Sebagai contoh, kasut yang menutup keseluruhan kaki. Yang kedua adalah menutup kepala atau sebahagian daripadanya dengan cara meletakkan apa-apa kain atau menutup sebahagian kepala seperti serban, kopiah, songkok dan seumpama dengannya. Dua perkara ini diharamkan adalah khusus untuk lelaki, bukan untuk wanita. Yang ketiga adalah menyikat rambut dengan menggunakan apa cara sekalipun seperti sikat, kuku iaitu jari ataupun seumpama dengannya. Yang keempat, mencukur atau mencabut rambut atau seumpamanya melainkan keperluan iaitu darurat. Ia bermaksud menggunting sebahagian rambut. Yang kelima, memotong kuku dan yang dimaksudkan ialah memotong dengan satu atau beberapa kuku. Ini disamakan dengan rambut kecuali jika ada keuzuran seperti kukunya patah dan berasa sakit, maka ia terpaksa dipotong. Yang keenam, memakai minyak wangi apabila dipakai dengan sengaja atau menggunakannya pada mana-mana bahagian tubuhnya. Yang ketujuh, membunuh haiwan yang halal dimakan, sama ada binatang darat atau liar. Dan contoh membunuh ialah mengambil sesuatu dari binatang buruan itu seperti bulunya dan seumpamanya. Yang ke-8, akad nikah, berkahwin atau mengahwinkan. Orang yang berihram diharamkan melakukannya untuk dirinya atau untuk orang lain yang mewakilkan kepadanya. Yang ke-9, jimat dengan pelbagai bentuk dan jenisnya, bermaksud tidak boleh mencampuri isteri atau tidak boleh membuat maksiat serta tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan haji atau umrah. Dan yang terakhir adalah melakukan perbuatan yang membangkitkan syahwat seperti bersentuhan, mencium dan seumpamanya. Dan begitu juga mengeluarkan air mani dengan tangan dan seumpamanya. Perkara-perkara ini dilarang semasa melakukan ihram haji atau umrah. Hukum haram melakukannya atau melakukan salah satu daripadanya dikira apabila berada dalam keadaan mengetahui hukumnya, sukarela dan tanpa keperluan. Kalau seseorang tidak mengetahui hukumnya atau tidak dengan sukarela ataupun dipaksa oleh keperluan seperti sakit dan memaksanya untuk menutup kepala atau mencukur rambutnya, maka ia tidak diharamkan dan dia wajib mengeluarkan fidyah. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, saya Mutawifah Syairah. Sebelum tu saya nak tanya, jelas ke suara saya? Saya takut mic tak berfungsi dan sebagainya. Okey, baik. Saya akan terangkan perkara yang diharuskan dalam ihram. Okey, perkara yang harus ni apa dia tuan-tuan? Harus ni ialah sesuatu amalan yang tidak berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa apabila meninggalkannya, seperti bersia-sia, makan, minum dan sebagainya. Okey, senang ceritanya nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Okey, secara umumnya semua perkara adalah harus dilakukan melainkan perkara yang dilarang ketika berihram dan segala perkara yang ditegahkan oleh Allah. Baik, yang pertama saya akan terangkan mengenai mandi. Mandi dengan niat bersuci dan menukar pakaian ihram. Sebab apa? Sebab ketika nanti kita buat tawaf dan ataupun bertahalul dan sebagainya, ketika kita melakukan ibadah akan mengeluarkan peluh. Mengeluarkan peluh saja tak apa tuan-tuan, tapi tak nak nanti ada yang berbau kan, nanti makcik sebelah tak tahan bau kita kan. So elok-eloknya kita kena mandilah untuk supaya kita juga rasa segar, selesa untuk melakukan ibadah. Baik, poin yang nombor 2 ialah sabun. Menggunakan sabun untuk menghilangkan kekotoran. Kot-kot lah nanti masa makan tu tertumpah air kopi ke, tertumpah kuah gulai ke, tak pun nanti masa jalan-jalan proud tiba-tiba ada burung berok pula kan. So sabun boleh digunakan ketika ihram, tetapi perlu diingatkan kat sini
sabun yang dihaskan ketika ihram. Kita tak nak nanti kita melanggar larangan larangan ihram. Sabun tersebut terdapat wangi-wangian, contohnya nanti dah kena bayar dam pula satu hal kan. Okey, poin yang seterusnya ialah membunuh lalat atau membunuh binatang berbahaya. Seperti Mutawifah Alia jelaskan sebentar tadi, tak boleh membunuh kan. Tapi contohlah kot-kotlah nanti ada nyamuk gigit kan. Bolehlah tampak nyamuk tu, jangan biar dia kenyang hisap darah terkembung perut dia kan. Nanti Ustazah, saya dah membunuh kena bayar dam, macam mana ni? Tak apa, membunuh nyamuk dibenarkan, ataupun membunuh binatang berbahaya, contohnya nampak ular lalu kan. Tapi rasa tak ada ular kot kat Mekah, tapi kot lah kan. Boleh bunuh binatang berbahaya, takut nanti memudaratkan kita pula kalau kita tak bunuh kan. Okey, yang seterusnya mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah, contohnya mencabut gigi kan. Nanti kotlah nanti masa ihram tu kot-kotlah sakit gigi kan. Kena pula pergi klinik cabut gigi. Takut Ustazah nanti tak boleh mengeluarkan darah. Boleh, cabut gigi boleh. Ataupun berbekam. Berbekam ni tujuan dia untuk kesihatan. Supaya kita kembali segar, sihat, bertenaga. Boleh juga dilakukan. Ataupun memecahkan bisul. Contohnya nanti kotlah dapat terkena bisul pada lutut ke betis ke mana-mana kan. Boleh memecahkan untuk tujuan kesihatan lah. Okey, baik, seterusnya ialah memakai selipar, cermin mata, pembesar suara untuk telinga, jam tangan, tali pinggang serta beg. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ketika mengerjakan ibadah tawaf nanti kita akan bekalkan pembesar suara untuk telinga. Supaya apa? Supaya nanti senang untuk kita berhubung antara satu sama lain, ataupun ikut cara bacaan mutawifah ketika talbiyah dan sebagainya. Nanti kot-kotlah ada makcik kata, Ustazah bolehkah pakai pembesar suara telinga ni? Takut jadi bid'ah pula kan nanti, sebab tak ada waktu zaman Nabi. Boleh kita melakukan ibadah mengikut kesesuaian. Pembesar suara ni juga bertujuan untuk kita memudahkanlah berhubung antara satu sama lain. Dan yang terakhir ialah menggaruk kepala ataupun badan. Menggaruk kepala ni perlu ditekankan juga supaya hati-hati supaya tak tercabut rambut tu nanti. Kalau tak nanti kita kena sedekah pula kan. Okey, sekian sahaja dari saya. Saya akan serahkan kepada mutawifah seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua jemaah, para tetamu Allah yang dimuliakan sekalian. Seperti mana yang dimaklumkan sebentar lagi, kita akan melepasi miqat Qarnul Manazil. Jadi, diingatkan supaya para jemaah sudah pun bersedia. Bagi jemaah lelaki, pastikan tidak lagi memakai sebarang pakaian yang berjahit atau t-shirt, melainkan hanya dua helai kain ihram di sebelah atas dan kain di sebelah bawah saja. Kita diminta supaya bersedia sepenuhnya untuk kita berirham sebelum kita melintasi miqat Qarnul Manazil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutawifah Nuha. Baiklah, berdasarkan pengumuman mutawif kita tadi, nampaknya kita dah nak menghampiri miqat Qarnul Manazil. Jadi suka untuk saya ingatkan di sini kepada semua jemaah, cara niat umrah adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Para jemaah juga bolehlah kalau rasa macam tak ingat dan nak rujuk kepada niat umrah, bolehlah rujuk dalam buku panduan yang telah dibekalkan. Okey, sebentar lagi kita akan mendarat di lapangan terbang Jeddah. Jadi, saya nak maklumkan beberapa proses yang akan dilalui oleh setiap jemaah dekat sana nanti. Para jemaah akan melalui satu kawasan pemeriksaan custom dan immigration dan semuanya sekali diminta untuk serahkan pasport kepada pihak berkuasa yang ada kat sana. Lepas tu bila dah selesai semua proses tu, kita akan sama-sama bergerak ke Kota Mekah.
Okey, macam semua dah sedia maklum, sepatutnya lepas kita dah berniat dekat miqat tadi, kita disunatkan untuk bertalbiyah sepanjang perjalanan kita. Jadi sekarang kita akan bertalbiyah dengan dipimpin oleh saudara mutawif kita. Dipersilakan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih kepada saudara atas pimpinan talbiyah tadi. Okey, baiklah. Lepas ni kita akan melalui satu gerbang untuk masuk ke Kota Mekah. Dan Alhamdulillah memandangkan kita sampai pada waktu malam macam ni. So dalam perjalanan nanti, para jemaah akan dapat tengok dari jauh satu gerbang yang bercahaya. Dan sedikit info yang dapat saya kongsikan, gerbang ni juga dikenali sebagai gerbang Al-Quran. Dan gerbang ni menandakan batas haram Kota Mekah, di mana macam yang kita dah sedia maklum, dan Muslim dilarang untuk masuk ke kawasan tersebut. Okey, kalau semua jemaah perasan, sekarang kita dah nak menghampiri gerbang tersebut. Dan tuan-tuan boleh nampak kan, tengok tu, betapa cantik dan bercahayanya gerbang tu. Okey. Nampak. Okey. Jadi marilah kita baca doa masuk Kota Mekah bersama-sama. Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari 'alan nar wa aminni min 'adzabika yawma tub'atsu 'ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Selepas ni kita akan check in di hotel berdekatan Masjidil Haram, iaitu Al-Sofa Royal Orchid Hotel. Dan para jemaah, saya bagi masa lebih kurang dalam 20 ke 30 minit untuk selesaikan semua proses check in bilik. Dan lepas tu saya nak minta semua para jemaah untuk berkumpul semula di lobi untuk kita sama-sama bergerak ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan sebagainya. 30 minit kemudian. Baiklah, memandangkan semua jemaah dah cukup, jadi sekarang kita dah nak bergerak ke Masjidil Haram. Marilah kita membaca doa ketika melihat Kaabah bersama-sama. Doa ketika melihat Kaabah. Allahumma zid hadzal baita tashrifa wa ta'zima wa takrima wa mahabah wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi'tamarahu tashrifa wa takrima wa ta'zima wa birra. Alhamdulillah, amin. Okey, baiklah. Seterusnya saya menjemput Mutawifah Umairah untuk meneruskan dengan bimbingan proses seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua para jemaah. Okey, baik, saya Mutawifah Umairah. Jadi para jemaah sekalian, sebelum kita nak buat ibadah tawaf yang akan dipimpin oleh Mutawifah Asma sebentar lagi, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang maksud tawaf itu apa, jenis tawafnya ada berapa dan juga syarat sah tawaf. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tawaf ni apa sebenarnya? Okey, tawaf ni bermaksud kita mengelilingi Kaabah 7 kali putaran, yang mana kita akan bermula dari sudut Hajarul Aswad dan juga berakhir pada sudut yang sama mengikut syarat-syaratnya. Dan tawaf ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan yang tahu, tawaf ni adalah salah satu amalan wajib sama ada dalam haji dan juga umrah. Okey, seterusnya
Okey, saya nak bagi tahulah pada jemaah sekalian yang tawaf ni ada 7 jenis. Okey, yang pertama tawaf sunat. Okey, tawaf sunat ni adalah tawaf yang dilakukan bila-bila masa. Okey, maksudnya katakanlah tuan-tuan dan puan-puan nak pergi solat maghrib tapi sampai depan Kaabah tu katakanlah setengah jam awal. Okey, jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan nak buat tawaf dulu sebelum nak solat maghrib tu. Okey, yang kedua tawaf qudum. Tawaf qudum ni adalah tawaf selamat datang yang kita akan buat bila kita sampai ke Mekah. Okey, yang ketiga tawaf umrah iaitu tawaf rukun yang kita kena buat bila kita dah sampai dekat Mekah juga. So nanti kita akan buat sekali dengan tawaf qudum. Okey, yang keempat tawaf nazar. Tawaf nazar ni adalah tawaf yang wajib bagi orang yang bernazar sahaja dan boleh dilakukan bila-bila masa. Okey, yang kelima tawaf tahiyatul bait. Okey, tawaf tahiyatul bait ni tawaf sebagai kita buat tawaf sunat sebagai nak hormati Kaabah. Okey, yang keenam tawaf haji. Tawaf haji ni adalah tawaf rukun haji atau tawaf ibadah. Okey, yang terakhir tawaf wada' ataupun kita panggil tawaf wajib yang kita akan buat untuk tinggalkan Mekah nanti. Ada 2 marhalah atau lebih dari 2 marhalah dan saya akan terangkannya sebelum kita nak berangkat ke Madinah nanti. Okey, lepas tu saya nak tanya dekat sini, ada siapa-siapa yang tahu ke apa perkara sunat ketika tawaf? Oh, dah Ustazah. Okey, jadi Amelah saya bagi tahu beberapa perkara sunat ketika tawaf. Okey, bagi para jemaah lelaki ialah memakai ihram secara ittibang, iaitu mereka akan menampakkan bahu kanan tu ketika nak melakukan tawaf haji atau tawaf umrah. Tapi makruh ya tuan-tuan untuk memakai ihram secara ittibang ketika nak solat. Okey, yang kedua melakukan istilam. Istilam ni iaitu kita menyentuh Hajar Aswad dengan tapak tangan dan kemudian kita mengucupnya. Okey, kalau kita tak mampu disebabkan orang terlalu ramai ke apa, memadailah dengan kita buat syarat dengan tangan, melambai saja dari jauh, kemudian kucup tapak tangan. Kita lambai 3 kali sambil mengucapkan Bismillah, ya Allahu Akbar, walillahil hamdu. Boleh ke para muslimin dan muslimat sekalian? Boleh. Okey, akhir sekali perkara sunat yang para jemaah boleh buat adalah sembahyang sunat 2 rakaat bila kita selesai tawaf dan dilakukan dekat belakang makam Nabi Ibrahim. Okey, dan last sekali syarat sah solat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua kita kena tahu bila kita nak tawaf nanti kita kenalah yang pertama suci dari hadas kecil dan besar. Maksudnya kita tengoklah dekat pakaian ihram kita ni ada tak lekat najis ke, darah ke. Okey. Yang kedua, kita kena suci badan, pakaian dan tempat tawaf kita. Yang ketiga, pastikan kita tutup aurat. Yang keempat, kita kena tahulah bila kita tawaf nanti kita bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad. Yang kelima, bila tuan-tuan dan puan-puan tawaf nanti pastikan kedudukan Kaabah di bahu kiri dan kita jalan ke hadapan. Okey, yang keenam, tawaf ni kita akan buat di dalam Masjidil Haram dan di luar Kaabah, Hijr Ismail dan Syazarwan. Okey, yang ketujuh, pastikan nanti anda kekal niat bertawaf. Dan yang terakhir, pastikan cukup ketika kita tawaf tu cukup 7 pusingan dengan yakin. Okey, jelas tak para jemaah sekalian? Jelas Ustazah. Okey, jadi kita akan teruskan dengan Mutawifah Asma untuk membimbing anda untuk melakukan tawaf sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskah suara saya? Okay. Jelas. Okey, terima kasih. Saya Mutawifah Asma yang akan membimbing tuan-tuan dan puan-puan untuk mengerjakan tawaf sebentar lagi. Okey, sebelum tu marilah kita sama-sama refresh balik, ingat balik cara bagaimana nak tawaf ni. Okey, sebelum tawaf pastikan tuan-tuan dan puan-puan semua sudah dalam keadaan berwudu. Baiklah, nanti kita masuk ke dalam kawasan tawaf nanti. Tuan-tuan akan nampak di sebelah kanan tuan-tuan ada lampu warna hijau dan bertentangan dengan lampu hijau tersebut di sebelah kiri tuan-tuan ada penjuru Hajar Aswad. Di situlah tempat bermula dan berakhirnya pusingan tawaf. Masa kita berjalan menghampiri penjuru Aswad tu disunatkanlah untuk kita berniat tawaf. Saja aku tawaf Baitullah 7 pusingan, tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan tak berniat pun tak apa. Sebab apa? Sebab tawaf ni
sudah termasuk. Tuan-tuan dan puan-puan baca Bismillah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Masa ni tuan-tuan para jemaah lelaki disunatkan untuk Islam. Tapi sejak COVID ni, kawasan Hajar Aswad tu telah tutup dan tak dibenarkan untuk masuk. Jadi kita cuma lambai je lah Hajar Aswad tu dari jauh sebagai isyarat sambil bertakbir. Kemudian kita terus berjalan mengelilingi Kaabah sambil berdoa, berzikir, selawat, baca Quran. Itu pun untuk tawaf ni. Doa-doa yang disediakan dalam buku umrah tu pun hanyalah sebagai panduan saja. Bacalah doa apa-apa pun yang kita dah hafal, yang kita dah faham sebab sunat saja. Kemudian bila kita dah berjalan sampai di rukun Yamani, bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sampailah kita bertemu penjuru Hajar Aswad semula. Selesai salah satu pusingan tawaf. Untuk pusingan-pusingan tuan-tuan untuk berlari-lari anak semasa 3 pusingan pertama dan beriktidak. Kemudian bila dah selesai 7 pusingan tawaf, kita berjalan ke belakang makam Ibrahim dan okey, ini adalah saja solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian solatlah. Rakaat pertama bacalah surah Al-Kafirun, rakaat kedua baca Qul Huwallahu Ahad. Okey. Tadi ada yang tanya, Ustazah memang kena solat belakang makam Nabi Ibrahim ke? Tak semestinya, boleh saja solat di mana-mana kalau kat situ dah sesak dah. Okey, solatlah di mana-mana saja. Asalkan dalam masjid. Okay, ada yang tanya juga, macam mana kalau batal wuduk masa tawaf ni nak buat apa? Boleh berhenti tawaf, contohlah masa tuan-tuan rasa nak ketandas ke terkentut ke apa masa pusingan ketiga, bolehlah berhenti dan pergi ambil wuduk semula dan sambung pusingan ketiga tersebut sehingga habis. Okay, sebelum kita mulakan tawaf, tuan-tuan dan puan-puan ada soalan? Sekiranya tiada soalan, marilah kita bergerak ke kawasan tawaf. Niat saja aku tawaf Baitullah 7 pusingan tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Sampai ayat Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawz al jannati والفوز بالجنة والنجاة من النار. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Sampai di rukun yang mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, selesailah satu pusingan tawaf. Okay. Kemudian tuan-tuan sambung pusingan yang seterusnya. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilhamd, dan sambung pusingan seterusnya sehingga habis. Kemudian boleh bergerak ke belakang makam Nabi Ibrahim dan tunaikan solat sunat tawaf. Setelah selesai solat sunat tawaf tersebut, maka selesailah
rukun umrah yang kedua kita iaitu tawaf. Okey, seterusnya kita boleh seterusnya bergerak ke tempat sa'i yang akan dipimpin oleh Mutawifah Afifah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulakan ibadah sa'i, saya Mutawifah Najah akan menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua sedikit sebanyak tentang sa'i. Jadi apa itu sa'i? Sa'i ni maksud dia kita berjalan ulang-alik atau berlari anak di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pusingan secara berulang-alik. Jadi untuk kita buat sa'i ni ada beberapa peraturan dan syarat untuk pastikan sa'i yang tuan-tuan dan puan-puan buat ni sah dan sempurna. Okey, syarat yang pertama, kita mestilah buat sa'i ni selepas kita sempurnakan tawaf. Ibadah sa'i ni sunat untuk kita lakukan sebaik sahaja kita habis tawaf. Dan yang kedua, untuk ibadah sa'i ni perjalanan kita tu mesti bermula dari Bukit Safa dan mesti berakhir di Bukit Marwah. Jangan terbalik. Kita kena start dekat Bukit Safa dan ending kita dekat Bukit Marwah. Baik, yang ketiga, sa'i ni kita kena lakukan sebanyak 7 pusingan. Bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dan satu perjalanan antara keduanya dikira sebagai satu pusingan. Seterusnya, kita ni kena cukup 7 kali berulang-alik dengan yakin. Maksudnya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dikira sekali pusingan. Dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira 2 kali pusingan. Sampailah cukup 7 kali pusingan yang akan berakhir di Bukit Marwah. Dan yang kelima, kita kena sempurnakan semua jarak perjalanan antara Safa dan Marwah. Sebab kesilapan ramai orang buat time sa'i ni adalah bila kita berjalan tu, dia ada bukit, kita tak naik habis bukit tu. Kita kena naik bagi tinggi sikit, lepas tu baru kita patah balik. Tak boleh nak ambil shortcut. Jangan kita tak habis lagi, tak habis lagi naik bukit tu, terus kita patah balik. Sebab kalau macam tu, sa'i kita ni boleh jadi tak sempurna dan boleh menyebabkan tak sah. Dan yang terakhir sekali, macam biasa, kita kena berniat buat ibadah sa'i ni semata-mata kerana Allah Ta'ala. Okey, sekarang kalau untuk amalan sunat dalam sa'i, ada beberapa amalan lah yang saya nak kongsikan yang mana tuan-puan semua boleh amalkan waktu nak buat sa'i nanti. Yang pertama adalah disunatkan untuk kita ni, para jemaah ni, dalam keadaan berwuduk dan suci dari hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Dan untuk sa'i ni berwuduk hanya disunatkanlah, bukan wajib. Dan yang kedua, apabila kita ada dekat Bukit Safa dan Bukit Marwah, kita disunatkan untuk hadap ke arah Kaabah sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lafazkan takbir 3 kali. Dan juga sama ada bertahlil ataupun berdoa lah. Dan perkara sunat yang lain yang tuan-puan semua boleh buat adalah dalam antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ni akan ada satu kawasan terletak 2 lampu hijau. Jadi antara 2 lampu ni sunat bagi jemaah lelaki untuk berlari-lari anak dan bagi jemaah wanita disunatkan untuk berjalan laju di kawasan tersebut. Jadi itu saja ringkasan untuk ibadah sa'i yang saya boleh terangkan kepada tuan-puan sebelum kita lakukan ibadah sa'i itu lagi. Baik, sekarang saya akan serahkan kepada Mutawifah Afifah sebagai pembimbing kita untuk lakukan ibadah sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Mutawifah Najah atas sedikit info tentang sa'i sebentar tadi. Dan sekarang kepada tuan-tuan dan puan-puan seperti yang sudah maklum, selepas melakukan tawaf, sa'i adalah rukun umrah seterusnya dan saya sebagai wakil Mutawifah akan membimbing tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan sa'i. Ini adalah pintu masuk ke tempat sa'i dan sunat untuk tuan-tuan perempuan membaca doa ini sehingga seboleh-bolehnya dapat melihat Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal bait aw itamara fala junaha alaihi wa ila akhirih. Kemudian membaca bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd wa ila akhirih sebanyak 3 kali. Di sini adalah tempat permulaan sa'i. Ketika setiap kali turun dari Bukit Safa, tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca Allahumma inni as'aluka muwajibat
rahmatik wa azima wa ila akhirih. Ya, dan setibanya ke garisan hijau, di antara dua garisan hijau, tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca bacaan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ila akhirih. Untuk maklumat, ini adalah laluan untuk para jemaah yang menggunakan kerusi roda bagi memudahkan mereka melakukan sa'i. Sa'i diteruskan sehinggalah tiba di Bukit Marwah, dan ketika berhenti sebentar di sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca bacaan ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal bait aw itamara fala junaha alaihi wa ila akhirih. Tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca apa-apa sahaja bacaan selawat dan juga surah-surah ayat Al-Quran. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasa penat, boleh saja untuk berhenti sebentar untuk berehat dan kemudian boleh meneruskan setelah itu. Kanak-kanak dan juga ibu bapa yang uzur boleh dibantu oleh anak-anak mereka untuk mengerjakan sa'i ini. Dan tibalah semula ke Bukit Safa, maka lengkap 2 pusingan, dan tuan-tuan dan puan-puan perlu meneruskan lagi untuk lengkap 7 pusingan sa'i. Dan setelah selesai, tuan-tuan puan-puan boleh membaca doa ini. Rabbana taqabbal minna wa afina wa anna ala ta'atik wa ila akhirih. Okey. Sekian itu saja untuk sa'i. Saya serahkan kepada Mutawifah Nurin untuk rukun umrah yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada Mutawifah Afifah. Tadi kita dah pun kata melakukan ibadah sa'i yang dipimpin oleh Mutawifah Afifah kita. Jadi yang seterusnya kita nak teruskan dengan rukun umrah kita yang seterusnya, itu kita nak bertahalul umrah. Yang ni kita nak bercukur dan juga bergunting lah. Sebelum tu saya nak ingatkan dulu apa tu tahalul kat sini. Tahalul kat sini bermaksud kata nak melepaskan diri daripada perkara-perkara yang dilarang dalam ihram, seperti mana yang Mutawifah Aliyah kita dah pun kata ceritakan dalam flight semalam. Jadinya untuk kita melepaskan diri daripada perkara-perkara yang dilarang dalam ihram, kita kena melakukan tahallul dulu, iaitu kita kena bercukur dan juga bergunting. Apa itu bercukur dan bergunting dekat sini? Iaitu kita nak kena menanggalkan atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan mengikut syarat-syarat sahnya lah, iaitu yang pertama kena masuk waktu dulu. Maksudnya tak boleh nak pergi tahallul dulu baru nak pergi buat tawaf, baru nak pergi sa'i, tak boleh. Kita kena selesaikan tawaf, sa'i dan barulah bertahallul. Yang ni maksudnya selepas dah selesai ibadah sa'i baru kita akan buat tahallul. Seterusnya yang keduanya adalah orang kata rambut tu mestilah rambut yang di kepala, bukan yang dekat kaki maupun yang dekat lengan ataupun dekat tangan dan tempat-tempat lain lah. Maksudnya rambut tu yang kena cukur atau bergunting ni tadi yang dekat kepala. Dan yang ketiga adalah tidak kurang daripada 3 helai rambut untuk kita bergunting ataupun bercukur. Seterusnya saya nak kata berkongsi juga apa perkara sunat dalam tahallul. Yang pertama, orang kata kena menghadap kiblat lah untuk dapatkan pahala sunat. Dan yang kedua, mulakan cukuran ataupun guntingan di bahagian kanan terlebih dahulu. Dan bagi kaum lelaki, bagi jemaah lelaki disunatkan untuk membotakkan seluruh kepala, dan bagi jemaah wanita pula memadai menggunting rambut sahaja, iaitu paling-paling orang kata kurang 3 helai rambut. Dan yang terakhir untuk yang tiada rambut, bagi jemaah yang tiada rambut, sekadar untuk melalukan mata cukur di kepala sahaja. Okey, seterusnya saya juga nak kata share berkenaan dengan kita punya
tertib. Maksudnya kita punya perjalanan, kita punya ibadah umrah tu mestilah mengikut susunan dan tertib rukun umrah tu sendiri. Maksudnya kena ikut turutan dia lah, tak boleh ada yang nak pergi dulu ke, ada yang nak kena dilewatkan. Contohnya tawaf tu nak buat lepas sa'i lah, ataupun sa'i nak buat sebelum tawaf lah, tak boleh. Dia kena mengikut rukun umrah dan wajib umrah. Jadi yang seterusnya kita akan teruskan kepada Mutawifah Hidayah untuk diterangkan kok-kok lah ada yang terlanggarkan perkara-perkara yang dilarang waktu ihram tu. Jadi apa yang nak kena buat kalau kita dah terlanggar perkara-perkara yang apa dalam ihram tu tadi, jadi kita punya Mutawifah yang seterusnya akan bagi tahulah apa yang perlu jemaah-jemaah kita lakukan. Baiklah, terima kasih Mutawifah Nurin. Sebelum tu, sekejap lagi kita akan meninggalkan Mekah kan. Jadi semua jemaah akan melakukan tawaf wada ni. Ni penting ni, tawaf wada ni rukun. Jangan nanti tertinggal pula, tak pasal-pasal kena dam. Jadi saya ingin ingatkan sesiapa yang mungkinlah kan terpakai minyak wangi ataupun terpakai benda-benda yang berjahit ketika dalam berihram tu, ataupun mungkinlah adalah tercabut pokok, ataupun mungkin terbunuh binatang, kita tak sedar kan, manalah tahu kan, tapi mestilah selalunya sedar kan. Jadi saya ingin ingatkan untuk melunaskan dam anda sekiranya ia berkaitan dengan penyembelihan yang besar seperti unta, kibas ataupun kambing. Bolehlah berjumpa dengan salah seorang daripada mutawif ataupun mutawifat agensi kami untuk kami tolong dengan lebih lanjut. Dan sekiranya ia berkaitan dengan puasa, saya harap anda telah berpuasa 3 hari sebelum meninggalkan Mekah dan 7 hari lagi nanti akan disambung ketika sampai di Malaysia nanti. Dan akhir sekali, kalau ianya berkaitan dengan memberi makan fakir miskin, saya harap anda telah mengeluarkan dan membayar dam tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya dan kita akan teruskan dengan tawaf wada. Okey, para jemaah, kita akan ke Madinah pada pukul 10 sebentar lagi. Jadi saya mintalah para jemaah untuk kita berkumpul dan bersedia untuk melakukan tawaf wada. Tawaf wada iaitu tawaf selamat tinggal yang wajib kita buatlah bagi kena tawaf wada ni kita buat bagi mereka yang hendak meninggalkan Mekah 2 marhalah dan lebih, dan orang ataupun untuk orang yang meninggalkan Mekah pada jarak yang mengharuskan mereka mengqasarkan solat. Okay, antara orang yang akan dikecualikan daripada melakukan tawaf sebentar lagi adalah perempuan yang haid ataupun nifas atau mustahadah di dalam tempoh haid, orang yang berpenyakit salisil baul, kencing tak lawas atau seumpamanya, orang yang luka, darah atau nanahnya yang mengalir oleh menajiskan masjid dan sebagainya. Dan diingatkan juga untuk para jemaah selepas kita melakukan tawaf wada ni, kita dah dilarang dah untuk buat aktiviti beli-belah ke dan sebagainya. Okey, dah bersedia ke semua? Dah, insyaAllah. Sudah, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, maka selesailah tawaf kita. Okey, sekarang kita akan menaiki bas dan menuju ke Madinah, dan perjalanan kita selepas ini akan dibimbing oleh Mutawifah Syalsabila. Jadi saya serahkan kepada Mutawifah Syalsabila untuk bimbing perjalanan kita ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Mutawifah Syalsabila yang akan membawa para jemaah umrah semua ke kota Madinah. Okey. Jadi hari ini hari terakhir kita di kat bumi Mekah setelah menyelesaikan semua ibadah umrah. Alhamdulillah. Jadi kita akan berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Kita di sana selama 4 hari ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik, untuk pengetahuan semua, jarak Mekah ke Madinah kira-kira dalam 424 km. Jadi kalau naik haraman high speed railway mengambil masa 2 jam, manakala bas mengambil masa 4 hingga 5 jam. Jadi para jemaah dah sedia ke semua untuk berangkat ke kota Madinah? Dah. Nampaknya semua dah bersedia kan? Okey. Okey, para jemaah umrah ke Madinah akan menaiki bas. Jadinya perjalanan ambil masa selama 4 jam. Kita bertolak pada pukul 10 pagi dan akan sampai pada pukul 2 petang.
Okey, bila dah sampai nanti kita akan terus check in di hotel Golden Tulip Al-Zahabi, iaitu berdekatan dan sebelah je dengan Masjid An-Nabawi. Okey, kat Madinah ni semua jemaah boleh bebas sikit lah disebabkan ibadah umrah kita semua dah selesai. Jadi kita ke Madinah untuk menziarahi tempat-tempat bersejarah di kota ni. Okey, tapi ada syarat ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk mengikuti segala pematuhan SOP di negara ni. Okey, harap tuan-tuan dan puan-puan take note ya semua. Okey, baik. Seterusnya, tempat yang akan kita ziarah ialah Masjid Nabawi dan kita boleh menunaikan solat fardu atau solat sunat di sini bila-bila masa sahaja tuan-tuan dan puan-puan nak. Okey, sebab dekat je dengan hotel kita kan. Okey, untuk pengetahuan semua, antara kelebihan solat di Masjid Nabawi ni sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu berbunyi, solatun fi masjidi hazal afdalu minal alfi salatin fi ma siwahu illa al masjidil haram. Maksudnya, pahala sembahyang di masjidku ini adalah 1000 kali lebih baik daripada sembahyang di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Jadi tempat seterusnya ialah kita akan pergi ke Bukit Uhud. Okey, untuk pengetahuan para jemaah umrah semua, kat sini berlakunya satu peperangan yang bersejarah iaitu peperangan Uhud dan kat sini juga tempat bersemadinya pejuang-pejuang syahid yang terkorban ketika peperangan Uhud dulu. Okey, selalunya jemaah-jemaah umrah dari serata pelosok dunia akan datang menziarah dan menitipkan doa dekat makam syuhada kat Bukit Uhud ni. Okey, dan satu-satunya bukit di dunia ni yang akan masuk ke syurga. Okey, para jemaah semua bolehlah untuk berdoa apa-apa yang dihajati di sini. Lepas tu kita boleh selfie, ambil gambar sebagai kenangan kita semua. Okey, hari seterusnya kita akan melawat tempat-tempat yang lain pula. Selepas 2 hari kita semua akan berangkat pulang ke tanah air. Jadi hari ini kita semua akan pulang ke Malaysia dan akan meninggalkan kota Madinah. Okey, kita akan berangkat dan berkumpul di Prince Muhammad Abdul Aziz International Airport pada pukul 9 pagi. Penerbangan ini akan mengambil masa 8 hingga 9 jam. Jadi ingin diingatkan semula kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk ikut SOP Kerajaan Malaysia iaitu kuarantin selama 7 hari iaitu selama seminggu di kediaman masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah tiba ke destinasi anda. Kepada semua rakyat Malaysia, kami mengucapkan selamat pulang ke tanah air. Dan kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia. Semoga kita semua mendapat umrah yang mabrur insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah memilih Al-Mu'allimah Travel untuk menunaikan umrah pada tahun ini. Syukran jazilan. Okay, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. طيب في سؤال هنا, ada soalan daripada tadi, siapa tadi? Aisyah. Kalau jerawat macam mana? Jerawat tak apa, picit jerawat. Tadi yang bisul tu tak boleh picit Mengeluarkan darah sikit boleh lah. Saya rasa tak ada masalah setakat picit jerawat. Okay, soalan lain? Kerana kalau ada terbuat larangan ihram tapi kita tak sedar. Kena pastikanlah ibadah yang kita buat tu. Kalau ada mungkin saya serahkan kepada Hidayah. Apa larangan, contohlah kita tak sedarkan kita buat larangan ihram tu kan, sebab tu kami bekalkan dengan kami bekalkan dengan buku.
buku tu yang mengandungi segala prosedur kan. Kalau macam dia akan ada tulis satu-satu tu kan, apa yang dikenakan dam jika kita melakukan larangan ihram tu ada tu. Kalau buku umrah kamu belik-belik ada tu, dia listkan satu persatu macam gitu. Jadi kita ni dalam keadaan kita mau pergi beribadah, kita kena set mindset kita, jangan kena belik-belik buku tu lah untuk tengok betulkah kita tidak terlanggar mana-mana macam gitu, untuk supaya kita tidak terkena dam lah kan. Kalau terkena dam pun, kalau macam kita dah sedar, oh lah aku dah tertanggal bulu, okey kena bayar dam. Macam gitulah. Menjawab ke persoalan. Okay. Kalau tak sedar langsung nak buat macam mana kan? Kalau memang tak sedar, jadi ni la rufi al-qalam. Baik. Ada soalan lain? Ya, ada soalan. Ayo, silakan. Silakan Ustaz. Silakan Syah, silakan. Kalau macam kita sedar yang kena buat larangan tu, lepas kena bayar dam, adakah pihak Mu'allimah Travel juga yang akan uruskan? Dia orang buat salah, lepas tu nak Mu'allimah yang selesaikan macam ni. Untuk bayar tu lah kan, akan bantu. Kambing tu lah. Biasanya begitulah, biasanya tahu dia akan sediakan siap-siap lah. Kalau tak, jenuh lagi cari kambing, tangkap kat mana kan. Biasanya begitu. Okay, ada satu soalan. Pada tadi, okay, bila kita berangkat dari naik MAS kan, naik MAS jadi dia flight direct tu lah ke Saudi. Okay, so kita pakai ihram tu bila ke atas flight ke? Ke bawah flight? Awal Ustaz, dari awal Ustaz. Dari awal pakai LIA Ustaz. Okay, so kita takkan kita nak buka pakai ihram masa. kan? Okay. Takkan nak kan. Cuma niat itu di miqat lah. Kan? Okay. Okay, next is kalau kita contoh makan lah dalam keadaan ihram, kita makan. Jadi biasalah kadang-kadang kita basuh tangan dengan sabun kan. Jadi kalau LIA itu contohnya ada KFC apa semua kan, jadi dan masuk dalam tu, jadi lapar makan, jadi terbasuh tangan guna sabun. Adakah itu dikira melanggar perbuatan ihram? Masih dekat ke lahir kan Ustaz? Masih ke lahir lah. Kan belum berniat Ustaz. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau selepas dah sampai kat sana? Kalau selepas, janganlah pakai yang wangi-wangi, sabun yang wangi. Kalau sebab yelah kat hotel kan, masa balik-balik tu yang bagi makan, jadi makan kat hotel ada sabun tu, dia pun katalah terbasuh menggunakan sabun yang wangi tu. Adakah dikena dam? Kalau terlupa tak berdosa kan, tapi dia akan dikenakan dam. Betul tak? So dia tak termasuk dalam yang dimaafkan tadi, yang ada senarai tadi, masa apa bentang tadi? Alia kot. Yang diharuskan tu ke Ustaz? Itu soalan Anak. Adakah yang termasuk dalam yang diharuskan ataupun tidak? Niatnya Ustaz bukan untuk tarik syahwat orang ke apa kan. Jadi macam mungkin okey lah tu Ustaz. Adakah orang pakai minyak wangi nak niat tarik? Kalau bau wangi dalam sabun tu tak kuat sangat ataupun dia tak kekal, rasanya tak apa kot. Tapi seelok-eloknya kalau guna sabun yang wangi masa ihram tu, dia menaikkan syahwat dan sebagainya. Seelok-eloknya dielakkan lah. Contoh macam bau yang terlampau kuat ke, sampai satu hotel bau kan. Seelok-eloknya dielakkan lah. Itu dah sembuh tu bukannya. Baik, adakah sabun tak wangi? Ada, memang ada sabun yang tak wangi Umairah. Jadi
Sebab itu kalau mutawif boleh cadangkan daripada awal, siapa yang nak basuh tangan sabun, dia prepare sabun yang tak wangi tu. Jadi ke mana-mana pun dia selamat lah. Dia masalah dekat sabun, masalah dia dekat wangi tu. Okey, insyaAllah. Okey. Khair, ada soalan lagi? Kalau tak kita proceed ke ada dari 20 minit ni nak buat haji ni. Ustaz, boleh bertanya? Sila. Tadi kan salah satu larangan saat ihram tidak boleh menutupi wajah dan tidak boleh menutupi kepala ya. Terus kalau yang sekarang kalau misalkan berarti kan pakai masker pun tak boleh gitu. Pakai masker nggak boleh. Pakai cadar, apakah harus membukanya atau tidak Ustaz? Cadar? Ya. Mas. Okey. Burdah Ustaz. Burdah Ustaz. Okey. Sorry. Oh, itu bahasa Indonesia ya? Ini Malaysia beda. Dah bahas. Silakan. Iya, bagaimana hukumnya yang pakai cadar? Bagi perempuan kan? Iya loh, laki-laki saya pakai cadar. Okey, sila. Cadar tu harus dibuka dong. Soalnya kan larangan ketika ihram itu tidak bisa menutup wajah kan. Kalau mas mungkin berbeda kerana kita kan lagi pandemi gitu. Soalnya harus patuh SOP gitu kan. Oke, berarti cadar harus dibuka ya kalau yang pakai cadar. Iya, harus dibuka. Kalau pakai cadar Indonesia perlu dibuka. Kalau pakai cadar Malaysia rasis lah, Ustaz rasis. Syukran. Barakallahu fiik. Soal jayid yani haqiqah. Jadi memang menjadi tuntutan untuk buka, tak tutup lah, tak cover muka ketika mana ihram lah daripada haji dan umrah. Baik, fi akhir soalan saya tak sempat nak proceed dengan haji ni, nak kena cari masa lain untuk ni, tapi akhir insya-Allah. Ustaz, saya nak kongsi lah. Saya pernah tanya kawan saya yang pernah mengerjakan umrah sebelum ni. Dia kata kalau orang yang nak mengerjakan haji atau umrah tu, dia ada dua pilihan kan, sama ada nak ziarah Madinah dulu ataupun mengerjakan haji atau umrah. Kalau dia nak ziarah ke Madinah dulu, dia tak perlu pakai pakaian ihram ketika berada di KLIA, itu dia just pakai pakaian biasa. Lepas bila dah dekat Madinah tu barulah dia berniat dan juga pakai pakaian ihram tu. Tapi kalau dia terus ke Mekah, dia kena pakai pakaian ihram tu daripada KLIA. Itu je. Sebenarnya dia tak ada pilihan siapa tadi? Syafiqah. Syahidah. Sebenarnya dia tak ada pilihan. Kenapa dia tak ada pilihan? Dia ikut travel agency. Sebab package dia orang kan, kalau ikut orang lah, maksudnya kalau dia boleh dia pergi seorang-seorang lain lah kan, tapi kalau ramai memang dia akan terasa ikut travel. Dan travel tu sebenarnya dia bagi offer lah biasanya, sama ada nak pergi Madinah dulu ataupun Jeddah. Tapi sekarang ni even kita landing dekat Jeddah pun kita boleh terus ke Madinah dulu tanpa pergi buat umrah dulu. Maksudnya di Malaysia tak perlu pakai pakaian umrah, tak pakai ihram. Jadi sampai di Jeddah terus ke Madinah dulu, bukan ke Mekah. Jadi itu memang adalah, memang sekarang ni dah buat macam tu. Even abang Ana punya travel pun yang hantar curi dia punya tu sekarang ni yang latest dia orang buat macam itu. Sebab Madinah Airport Ana rasa belum dibuka kot untuk international, Wallahualam lah. Tapi dulu masa Ana pernah pergi tu memang tapi Ana pergi daripada Mesir terus ke Madinah. Sampai di Madinah memang tak ada isu lah. Even jemaah pun sampai di Madinah dulu masa Ana 10 tahun lepas kot. Jadi sekarang benda tu dah diubah, bergantung kepada travel tu punya ni lah. Sama ada nak pergi buat umrah dahulu ataupun pergi ke Madinah dahulu. Jadi kedua-duanya pun okey. Cuma kalau pergi ke Madinah dulu relax sikit lah. Sebab
antum imagine bila sampai di Mekah, jadi macam tadi kan Mutawifah tadi memang dia tak bagi peluang, dia kata setengah jam je check in terus turun bawah. Jadi memang penat lah kan daripada airport, dah lah travel berapa jam atas flight, sampai di Jeddah angkat barang masuk dalam bas sampai di hotel, angkat barang check in apa semua setengah jam je terus turun bawah. Jadi turun bawah tu bukan turun bawah rehat, turun bawah terus pergi buat umrah. Jadi memang biasa macam itu. Sebab kita tak nak jemaah lama dalam pakaian ihram tu. Takut dia buat perkara yang batalkan ihram. Jadi yang lagi pergi mandi je tengok tekan-tekan minyak wangi, tekan sabun wangi apa semua kan. Jadi kita susahlah yang tidur satu bilik suami isteri tak tahu lagi apa malam dan sebagainya kalau dah tidur kan malam tu. Jadi kita tak naklah berlaku larangan-larangan. Benda tu memang valid. Masa nak jadi mutawif mana orang tanya, Ustaz macam mana ya? Jadi memang valid kan benda tu. Jadi sebab itulah mudahnya bila dia sampai ke Madinah dahulu, selesai di Madinah, pergi ke Bir Ali kan? Daripada Madinah Bir Ali. Jadi ihram di sana, niat ihram dan terus bertolak daripada Madinah sampai ke Mekah, tempoh 4 jam lebih kurang. Sekarang ada train mungkin laju sikit lah. Sampai di Mekah, terus check in, masukkan barang ataupun barang letak dalam bas dulu, terus pergi ke pergi tawaf dulu. Tawaf, sa'i, cukur, maka tahallul lah. Tahallul ni macam tersebut tadi dia adalah kataan halal lah. Kataan tahallul ni bukan kataan halal. Jadi sebelum ni diharamkan mandi dengan minyak wangi, diharamkan cukur rambut, diharamkan cabut bulu. Jadi tahallul ni halal lah semua tu. Tahallul ni macam mana? Adalah dengan bercukur. Ini perbuatan bercukur, bila seorang tu bercukur ataupun menggunting rambut, maka halal lah bagi dia segala yang diharamkan sebelum ni. Selesailah umrah dia tu. Jadi masuklah hotel, ikutlah nak buat apa kat hotel tu, nak mandi sabun ke, nak sabun hotel ke. Alamak, muskilah ya ni. Lepas tu nak pergi jalan-jalan apa semua dah selesai. Jadi biasa dia susun untuk begitulah. Kalau pergi ke Jeddah terus pergi ke Mekah dulu, agak penat sikit. Memang semua tu ihram tu berapa hari? Maksudnya kita dah nak sampai ke tahallul tu kan? Kita dalam ihram berapa hari? Kalau umrah sehari tu je lah. Oh, sehari je. Sampai tu terus buat umrah, terus tawaf, sa'i, cukup habis. Kalau haji lama lah. Haji dia sampai, dia nak kena tunggu, dia nak kena masuk dia kena pergi buat amal haji dululah kan. Jadi mungkinlah masa dalam 3-4 hari juga kot. Ataupun lebih untuk dia dalam keadaan ihram. Tapi orang yang umrah, kalau daripada Madinah tu kan, katalah kita bertolak pagi kan, lepas subuh tolak ke Bir Ali, ihram sampai Mekah Zuhur, solat Zuhur, tawaf, sa'i, gunting ataupun cukur, habis. Petang tu dah boleh pergi McD, pergi KFC semua. Cari makan Arab lah semua. Biasa dia begitulah. Gitu. Sekejap je umrah ni. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau macam kita duduk lama dekat Mekah kan, so macam sehari tu dah habis umrah yang pertama tu. So macam kalau contoh hari kedua dan hari ketiga tu, kita nak niat lagi untuk umrah kali kedua dan kali ketiga tu, boleh ke? Boleh. Kena pergi ke Tanaim. Jadi biasanya dia akan pergi, tadi Mutawifah tak ajar, jadi tak tahulah dia orang ni bahaya ni Mutawifah ni. Dia orang ni boleh sekali je Ustaz dengan dia orang ni. Package dia. Jadi biasanya memang package umrah dia akan offer, kata 5 kali umrah, 3 kali umrah, begitulah. Bila dah sampai esok tu mungkin rehat sekejap. Lusa tu dia orang siapa nak buat umrah itu optional lah. Okay, siapa yang nak buat, dia akan sewa van ke ataupun bas pergi ke Tanaim. Jadi dengan pakai ihram siap-siap pergi ke Tanaim, niat ihram lah. Tanaim ni miqat orang yang daripada Mekah, orang yang dalam Mekah ataupun kawasan Mekah lah. Jadi kita pergi ke Tanaim, niat di situ, pakai ihram, niat di situ. So pergi ke Mekah balik, buat umrah balik lah. Second time.
Lepas tu tahallul balik. Kalau nak pergi Tanaim balik bolehlah, tak ada masalah. Berapa kali pun boleh. Tapi yang menjadi sunatnya adalah memperbanyakkan tawaf lah. Itu yang paling sunat sebenarnya. Cuma biasanya orang nak niat tawaf untuk orang lain. Itu pun tadi Mutawifah tak ajarlah. Dia nak tawaf untuk ayah dia nak tawaf untuk tiba-tiba bagi tawaf untuk ayah dia, tawaf untuk mak dia kan, contoh sebagainya untuk orang lain. Jadi dia boleh buat lah. Itu yang orang buat 2, 3, 4 kali tu. Biasanya begitu. Ya, faham saja je. Khair, insyaAllah. Okey, ada apa lagi soalan? Ustaz nak tanya, kan yang masa first kita buat umrah tu kan, kita dah tahallul kan. So macam untuk lelaki kena bersyukur semua. Kalau kita nak buat second umrah tu, nak tahallul pula kita nak nak gunting apa pula Ustaz? Gunting kepala lah. Jadi dia macam dia orang mention tadi lah, paling kurang pun 3 helai rambut. Ataupun kalau dah botak, maka tadi siapa sebut tadi, ahli aku siapa dah tak ingat, yang kita hanya lalukan. Kalau gunting tu gunting lah, lalu kat kepala syarat je lah. Ataupun kalau ada apa pisau cukur tu, ataupun apa dipanggil tu, pisau cukur lah, ataupun tempat cukur tu, ataupun pisau dia saja tu. Jadi lalu ke atas kepala lah, dengan torih torih berdarah lah, lalu je lah, lalu atas kepala. Macam itu buatlah syarat 3 kali, maka itu selesai lah. Ustaz memang kena cukur habis yang first tu. Tak kan? Sunat je. 3 helai kan? Paling kurang 3 helai. Tapi begitulah, macam mana pun Ana sarankan kalau untuk lelaki lah kan, ikhwas kat sini, untuk cukur semua sebab dia ada dia punya pahala tu, seolah-olah gugurnya dosa-dosa dengan gugurnya rambut itu. Dia ada dalam satu hadis cerita pasal tu. Tu pun Mutawifah tak sebut tadi, masa tak cukup kata dia. Labas ya, anak udhif ya ni. Sajalah. Baik. Mata cukur. Ustaz. Mata cukur. Satu lagi Ustaz soalan. Okay, kan masa pusingan tawaf dengan sa'i kan kena yakin kan Ustaz kan? Kalau dia tak yakin, dia ragu-ragu, kena buat sekali lagi ke macam mana? Maksud yakin tu macam mana? Bilangan tu kan? Ya. Okey. Jadi dia yakin berapa? Katalah paling kurang yakin 1. Betul tak? Kalau kata dia dah busing-busing, apa tadi paling kurang dah busing 1 lah kan, betul tak? Yang tu yang yakin lah. Yang syak tu yang kedua, yang ketiga, keempat. Ataupun dia dah yakin 3. Jadi yang syak 3, 4. Jadi dia sambung saja, tak perlu buat daripada awal. Sebab tu biasanya dia orang akan bekalkan, ataupun bekalan antum pergilah kedai-kedai yang barangan haji umrah tu, beli yang yang alat letak kat jari tu, yang macam tasbih tu, picit berapa kali, ni 1 kali, ni 2 kali. Kalau kita pelupa sangat, buatlah macam itu. Tapi biasanya kalau mutawif yang baik, tak tahulah mutawif nama apa dia, mu'alimah, tak tahulah kan. Kalau mutawif yang baik sikit ataupun yang bagus sikit, dia orang akan first time tu dia orang akan bawa jemaah. Bawa lalu semua supaya tak sesat. Memang kalau seorang-seorang takut sesat, anak first time dia pun mula-mula ikut juga, lepas tu mana pergi dah dia orang kan. Jadi takut sikit lah sebab first time sampai kan. Jadi biasanya mutawif akan bawa. Jadi ikut je lah mutawif tu. 1, 2, 3 sampai ke 7. Lepas tu sa'i pun sama, ikut dia orang sebab tempat dia lain. Sa'i tu dari 2 tingkat sekarang, bukannya 1 tingkat. Ataupun 3 tingkat dah sekarang. Jadi kita kena tahulah tempat-tempat tu. Lepas tu nak balik hotel balik, kalau silap pintu mana masuk tadi, sudah memang tak jumpalah hotel tu. Jadi untuk first time biasanya dia orang akan bawa, dan kalau anda cadangkan begitulah, kalau ada alat yang boleh buat kira tu ataupun tasbih dan sebagainya, untuk membantu kita lah. Allah Alam. Tapi confirm kena yakin dan cukupkan bilangan. Pergilah bersama mutawifah mutawifah pula, mu'alimah travel, insyaAllah. Mu'alimah travel InsyaAllah. Okay, jom pergi. Okay, ada apa-apa lagi? So, next haji pula insyaAllah, tengok best kita best. Dapat? InsyaAllah. Ustaz. Ada kami tahu yang sunat memperbanyakkan tawaf tu kan.
Maksudnya macam mana tu? Dalam kita ihram, dalam semasa ihram tu ke, atau selepas dah habis ihram tu pun kita just lakukan tawaf tu dengan niat macam tu je? Maksudnya setiap kali ikut memang habis daripada kita tahallul ihram tu, dah balik ke hotel ke contohnya kan, dah mandi-mandi siap petang tu pergi solat asar ke solat maghrib. Lepas habis solat tu tawaf 7 kali. Lepas tu malam lepas isyak tawaf. Ikut sukalah, memang tawaf yang paling amalan paling sunat yang dilakukan ketika seorang itu berada di Mekah adalah tawaf banyak kali. Jadi tawaf lah, habis solat subuh tawaf sampai lembik. Tengok pingsan, mana dia ni? Rupanya tawaf dah kat 70 kali tawaf lah. Jadi pingsan. Jadi dibenarkan, tak ada masalah. Cuma habis 7 tu, sunat dia pergi ke belakang Hijr Ismail tu atau makam Ismail, sunat dia solat di belakang itu 2 rakaat. Jadi selesai. Itu dia punya ni lah. Dia punya sunat dia tu lah kan. Jadi habis kat situ. Lepas tu nak tawaf balik, niat balik pergi ke Hajar Aswad tu kan, belah kiri kita, dan sama ada kita sentuh Hajar Aswad ataupun tidak. Jadi niat di situ dan mula tawaf baliklah. Begitu je. Pakailah baju apa pun, tidak ada masalah untuk orang lelaki khususnya lah kan. Yang perempuan biasanya memang dia akan pakai pakaian ni lah, lelaki lah yang ubahan daripada ihram tak ni tu kan. Okay. So hari Khamis ni kita proceed dengan haji lah kan, insyaAllah. Haji lagi panjang sebenarnya. Lakin khair insyaAllah. Al-muhim nahnu nata'allam, nurid an nata'allam ya sawiyan insyaAllah. Lepas ni antum boleh masuk mana-mana travel agency sebagainya. Kalau kita boleh buat sijil cantik kan ni, sijil sijil penerangan haji dan umrah. Okay, jadi so antum nak kerja dengan travel kan sebelah ni boleh lah kan. Sebab antum present ni sebenarnya itu dah yang dia buat khusus umrah pun kan. Dan mungkin ada beberapa soalan-soalan yang mungkin kena prepare. Tapi secara umumnya itulah dia. Tak ada apa pun, umrah ni ringkas sahaja. Yang baki-baki tu sebenarnya jalan-jalan, pergi lawat-lawat, jadi seronok lah. Daripada pergi tempat-tempat lain, baiklah pergi umrah kan. Wallahu'alam. Syukran jazilan kepada Al-Mutawifah Al-Muallimah Travel. Jazakumullah khairan. Jangan lupa tinggalkan nombor telefon untuk dia orang kontak. Pokok nak pergi ke. Jadi jazakumullah khairan. Jadi pembentangan yang sangat baik, dengan gambar-gambarnya, dengan background-backgroundnya, dengan stimulationnya tadi kan, dekat depan Kaabah. Masya-Allah. Cuma ada tengok tadi macam ada salah sikit sebab dia masuk dalam kawasan Syazrawan tu. Tapi tak apalah, dia biasalah tu. Khair insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan.